Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Hari ini, iaitu pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercerita tentang hasil penyelidikan saya. Hasil penyelidikan saya yang bertajuk Ibu Soko dan Adatnya. Ibu Soko dan Adatnya, dan dah dijadikan dalam bentuk buku. Penyelidikan ini sudah dibuat sekian lama, tuan-tuan dan puan-puan, dan mendapat sokongan daripada Yang Berhormat Puan Nicole Tan Lee Kun, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan, iaitu ESKO, dan merangkap Adun Bukit Kepayang. Tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan. Dan kemudian didokong juga oleh pengerusi Telapak Warisan Ulu Gacong, Datin Paduka Siti Hajar Raihan, melalui dua kata-kata. Kalau YB Puan Nicole melalui kata-kata aluan, dan Datin Paduka Siti Hajar Raihan melalui dari Telapak Warisan Ulu Gacong. Kedua-duanya ini menyambut baik usaha yang telah saya laksanakan ini, tuan-tuan dan puan. Semuanya ini hasil daripada penyelidikan yang turun ke lapangan melalui pengalaman saya dalam bidang adat pepatih di Negeri Sembilan, melalui pengajaran saya, keterlibatan saya, dan maka jadilah hasil penyelidikan yang seperti ini, tuan-tuan dan puan. Dan di dalam buku ini yang telah dicetak oleh Aras Mega daripada Kajang Selangor dan diterbitkan oleh Telapak Warisan Ulu Gacong, mempunyai isi-isi kandungan yang sangat menarik. Pertama, kata-kata aluan. Yang kedua, dari Telapak Warisan Ulu Gacong, seperti yang saya sebutkan tadi. Lepas tu bab yang pertama, Ibu Soko di Negeri Sembilan. Saya tidak menjelaskan dengan lebih lanjut sebab Ibu Soko ini adalah perempuan yang begitu hebat dari segi syarat, adat dan budaya, yang diangkat menjadi ketua dalam sisi adat pepatih itu sendiri. Penerangan lanjut ada saya selipkan dalam kajian ini, dan saya cuma sebut secara ringkas saja sebab jawatan Ibu Soko ini adalah satu jawatan yang sangat-sangat penting. Ada pengenalan, kajian dalam negara dan luar negara, dan kemudian Ibu Soko dalam adat pepatih Negeri Sembilan. Biar mati anak, jangan mati adat. Apa dia? Semuanya ada diceritakan dalam ni. Ibu Soko itu dari segi ciri-cirinya apa? Tata cara pemilihan Ibu Soko, macam mana nak dipilih, peranan dan fungsi Ibu Soko, selendang atau selempang yang ada pada Ibu Soko, kalung ataupun dokoh, dan kemudian kepercayaan dan mitos wanita dalam adat pepatih, wanita dan adat pepatih, peranan dan kedudukan wanita adat pepatih, kedudukan wanita dalam adat pepatih, tanggungjawab wanita dalam adat pepatih. Semuanya ada diungkapkan dalam buku dan kajian ini. Wanita dalam struktur masyarakat, saya jelaskan sejelas yang mungkin. Wanita dalam sistem pewarisan harta, bagaimana supaya tidak timbul masalah. Ciri-ciri wanita adat pepatih, wanita dalam aspek politik, ekonomi, sosial, sumbangan wanita adat, cadangan, kepentingan, permasalahan dan kesimpulan. Ini bab yang pertama yang saya tekankan. Bab yang kedua, itu yang saya kata adatnya, yaitu adat kematian dan menyembah. Pengenalan bagaimana adat kematian itu berlangsung, diuruskan, dan bagaimana adat menyembah itu diuruskan.
Bab yang ketiga tentang sistem adat, pemilihan datuk lembaga, tata cara pemilihan datuk lembaga supaya tidak ada masalah, dan inilah pelan polisinya. Ya, dan kemudian peranan dan fungsi datuk lembaga dalam pelantikan jawatan adat, tugas dan spesifikasi kerja dan kuasa datuk lembaga, buapak, ya, tata cara pemilihan buapak, peranan dan fungsi buapak dalam pelantikan jawatan adat, besar waris, siapa dia besar waris, ya, kemudian kadin ataupun koden, penghulu, pengertian adat, sistem nilai dalam adat berbatin, hukum harta pusaka dalam adat berbatin, kepentingan kaum perempuan dalam adat berbatin, sistem adat, hukum adat, adat dan perubahan. Semuanya ini terungkap dalam kajian ini. Ini saya panggil sebagai pelan polisi Ibu Soko dan adatnya yang dijadikan sebagai panduan penting Ibu Soko di Negeri Sembilan, ya, dalam bagian pengenalan. Sebab Ibu Soko ini ialah tiang seri rumah pusaka, pusat jala kumpulan tali, semarak dalam kampung, hiasan dalam negeri. Semuanya ada diungkapkan dalam ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri Ibu Soko ni apa? Saya sebutkan sedikit. Ya, yang pertama, benar dalam kehidupannya, yang bersifat benar. Yang begitu juga dalam perbuatannya. Mesti semuanya benar. Tidak ada yang tipu dan bohong. Yang kedua, jujur, iaitu bersifat jujur dan dapat dipercayai, zahir dan batin. Jangan berlaku seperti kata-kata adat di bawah ini, iaitu bersifat cerdik perlu pada Ibu Soko, ya, bersifat cerdik perlu pada Ibu Soko, dan seseorang Ibu Soko itu mesti mempunyai sifat yang cerdik, tahu dan pandai. Jadi maknanya mesti bersifat jujur, kerana jujur itu adalah penting. Kalau kita lihat tadi melalui kata-kata adat di bawah ini yang saya kata, biar mati anak, jangan mati adab. Ya, adab. Dalam adab, jujur itu sangat penting. Bersifat cerdik yang saya katakan tadi pada Ibu Soko. Seseorang Ibu Soko itu mestilah mempunyai sifat cerdik, tahu dan pandai. Bijak berbicara kerana dia akan mendidik anak dalam rumah tangga dan sukunya. Pewaris pada tanah pusaka yang merupakan kelangsungan adat. Ibu Soko wajib ambil tahu hal saudara lelaki dan juga perempuan dan bantu mereka dalam kesusahan. Ini adalah asas cirinya. Kemudian ada saya ceritakan peranannya sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita kena tahu alam beraja, luak berpenghulu, suku bertua, anak buah beribu bapa, orang semenda bertempat semenda. Raja menobat dalam alam, penghulu menobat dalam luak, lembaga menobat di dalam lingkungannya, bapa menobat pada anak buahnya, orang banyak menobat di dalam terataknya. Di mana letak Ibu Soko? Yang itu ada diceritakan, ya, dalam buku ini, ya, sangat jelas. Dan begitu juga sistem adatnya, ya, dan sangat jelas yang saya ceritakan pada peringkat awal tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sistem nilai dalam adat Papatih, ada nilai adat itu sendiri, nilai budi, nilai kaum perempuan, nilai individu, nilai bermasyarakat, nilai ekonomi, nilai kepimpinan, nilai pertentangan adat dan agama. Semuanya saya jelaskan sedalam mungkin yang ada dalam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bukunya dan kajiannya agak simpel, tapi isinya sangat bermakna, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada kulit belakang ada disebut berat sama dipikul, ringan sama dijenjeng, bukit sama didaki, lurah sama dituruni, laba sama dikutip, rugi sama ditatang, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah, berat sama dipikul, ringan sama dijenjeng, cicir sama rugi, dapat sama laba, pangkal sama dipupuk, pucuk sama digentas, buahnya sama dipetik. Diulang-ulang supaya kita faham, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih, ya, pada semua pihak
yang membantu saya dalam melaksanakan kajian Ibu Soko dan adatnya ini, yang dijadikan sebagai pelan polisi Ibu Soko dan adatnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.